أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang direzekikan Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita ini di bawah seruan Google Meet adalah diurus takbir oleh Yang Berusaha Pengurusi Gema Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan barisan ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa dengan pengajian kita berkitab hari ini Al-Binahu Al-Saniyah ala Wasiyah Al-Matbuliyah karangan Syekh Abdul Wahab Al-Syarani. Bagi memberkati majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Musyidi dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana al-islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammin bi khayr rahimin. Shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana mubarakan akhir muzidin ilahi Allah matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Muslimin muslimat sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan ini masih lagi diberikan kesempatan Allah untuk sama-sama tetap raudhah dari jannah daripada Allah. Karena kata para ulama sufi, ketenangan ataupun taman syurga yang di atas muka bumi ini dua. Yang pertama majlis ilmu dan yang kedua majlis zikir. Jadi perkara yang memberikan ketenangan kemuncak untuk kesakan kenikmatan Raudhatun dari jannah adalah mana semua juga majlis zikir. Dan alhamdulillah ini salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Ta'ala pilih kita untuk kita hadiri. InsyaAllah malah kita sambung lagi sambungan daripada kajian kita, sambungan pada surat 26 pada mata yang bawah tu anda tauhid al-qasdi, ya, tajma'u anda tauhid al-qasdi. Muka yang kita pada mata yang kalau musnah Allah ونفعنا بعلوم الدارين وقد اجمعوا على ان القصد واجب ليجعلهم هما واحدا. وقالوا من لا يقصد وحده بواحد لا يتم من توحيد الحق تعالى بها. Sesungguhnya kita ijma' bahawa mentauhidkan tujuan adalah wajib supaya mereka berikan untuk diri mereka himah. Mereka berkata, siapa yang tujuannya tidak menjurus kepada satu tujuan yang berkait dengan seorang yang pasti dia tidak mencium bau al-haq Allah Ta'ala. Baik, kita minta maaf lain tiba-tiba ada masalah. Baik,
Kita sebelum daripada kita masuk pada matan ini, saya nak kita nak undur sikit lah. Nak tahu apakah sebenarnya perbincangan kesinambungan daripada topik yang kita bincang. Ini merupakan tajuk berkaitan dengan riak. Ini dah panjang kita bincang dalam beberapa kali pertemuan, dan kita masih lagi duk cerita berkaitan dengan tanda-tanda tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang menunjukkan seorang itu ada sifat riak. Jadi dah sebut sebelum ni antara daripada sifat yang pertama ataupun kita kata simptom yang pertama nak tahu bahawa orang itu riak atau tidak, dia merasakan kemanisan ibadat, dan kemanisan ibadat itu adalah hanya kerana kesesuaian dengan kehendak nafsu dia, bukan kerana kemanisan diri ibadat itu sendiri. Yang kedua, dia melakukan ibadat kerana Allah dan juga kerana sesuatu yang lain. Itu dah dua perbincangan berkaitan dengan riak yang kita dah sebut sebelum ini. Jadi dalam seorang itu mendahulukan Allah, tetapi dalam masa yang sama adanya meletakkan niatnya selain daripada Allah, maka ketika itu dia adalah seorang yang riak. Walaupun kata ulama tasawuf, orang yang telah melakukan perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Perbuatan syirik iaitu syirik khafi, syirik secara tersembunyi. Kerana apa? Ini istilahnya kalau kita kata syirik ini berkongsi. Kalau dalam bahasa yang senang kita faham, dia telah menduakan Allah daripada sudut ibadatnya. Dia beribadat kerana Allah, dan dalam masa yang sama dia beribadat juga kerana sesuatu yang lain. Jadi dibagi perumpamaan sebagai contoh ataupun kita kata contoh untuk kita faham. Pada muka surat 26 itu matan atas sekali, gambaran seorang yang mana solat berjemaah, dia duduk pada saf yang pertama kerana pada saf yang pertama tersebut ada orang yang mana dia mempunyai hajat. Jadi bila mana dia duduk pada saf yang pertama, orang tu nampak dia dan senang untuk dia meluahkan hajat dia. Jadi pada masa tersebut dia telah berkongsi niat untuk melakukan ibadat, dan niat dalam masa yang sama ada tujuan lain, tujuan berkaitan dengan duniawi. Itulah yang dikaitkan bahawa gambaran seorang yang mana melakukan ibadat, bila mana dia inginkan sesuatu daripada Allah, beribadat kepada Allah, dan dalam masa yang sama dia beribadat itu kerana menginginkan sesuatu daripada makhluk. Maka sambungan dia pada muka surat 26 itu, matan yang kedua, para ulama telah berijma', iaitu bersepakat bahawa mentauhidkan tujuan adalah satu. Apa dia tauhid? Tauhid ni satu, kan? Sebab tu kita kata akidah kita adalah akidah mentauhidkan Allah, iaitu mengesakan Allah. Jadi sekarang dalam bab niat ini kita mesti tauhid. Tujuan kita mesti tauhid, mesti satu. Maksudnya kalau ibadat hanya pada Allah. Tidak boleh kita menduakan niat tersebut atau mentigakan dan selebihnya. Tidak ada niat melainkan hanya tauhid sahaja. Tauhid niat itu tujuan niat adalah satu sahaja, dan ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebab tu bagi mereka yang pergi buat ibadat haji ataupun ibadat umrah, ibadat haji dan ibadat umrah. Sebab kita kadang-kadang ada orang tu umrah tiap-tiap tahun. Ada orang tu kadang-kadang 2 tahun sekali. Ada kadang-kadang orang tu dah 4-5 kali pergi umrah. Alhamdulillah, itu rezeki Allah Ta'ala bagilah. Tapi janganlah kita buat ibadat umrah tersebut mengikut daripada kebiasaan yang kita dah buat. Sama juga kita duk buat ibadat solat ini, jangan duk ikut kebiasaan tanpa ada upgrade, tanpa ada nilai tambah. Macam mana nak ada nilai tambah? Nak ada nilai tambah, dia memerlukan kepada ilmu. Bermaksud setiap kali kita nak melakukan ibadat umrah, mesti kita belajar. Sekurang-kurangnya masuk kursus umrah, ataupun kita buka kitab-kitab. Dah kita ni jenis orang yang suka pergi umrah. Kita ada kelebihan rezeki harta untuk pergi umrah tiap-tiap tahun. Sepatutnya kita khatam kitab yang berkaitan dengan ibadat umrah itu sendiri. Sepatutnya. Bukan sekadar pergi kursus umrah semata-mata. Kitab itu kena khatam. Kan? Sama juga berkaitan dengan solat. Solat ni bukan dah terhenti belajar saat ketika kita dah 20 tahun, 30 tahun dah belajar solat. Kan? Masih lagi berterusan proses pembelajaran. Kerana apa? Dia panggil upgrading. Kita nak naikkan nilai tambah ibadat tersebut, masih lagi berterusan. Maka saya nak bagi contoh. Ini konsep tauhid qasdi, iaitu
tujuan kita tersebut dalam sesuatu ibadat. Kalau masa tuan-tuan buat ibadat tawaf, kan? Masa ibadat tawaf, kita tidak boleh terpaling niat kita daripada ibadat melakukan tawaf tersebut. Kan? Maksudnya kalau kita tengah buat ibadat tawaf sama dengan pasangan kita ataupun bawa anak ke, bawa mak ayah ke, tiba-tiba hilang. Kita pun tawaf. Sambil tawaf tu kita nak cari. Kita nak cari orang yang hilang tadi tu. Maka dia dah terputus kat situ. Sama juga orang sekarang bila mana tawaf, tengah tawaf dia selfie. Tengah tawaf tu. Nak ambil gambar, nak tunjuk tengah tawaf. Pada masa tersebut dia telah bertambah niat yang lain. Itu dia tidak tauhidul qasdi. Tidak mentauhidkan niat dia, tidak mensatukan niatnya. Niat dia telah bertambah. Jadi ini jadi masalah. Dan daripada sudut kemurnian ibadat umrah tersebut, ikut mazhab Syafi'i dah rosak dah. Yang pusingan tersebut tak dikira. Kenapa? Kerana kita telah merosakkan pusingan tersebut dengan tambahan niat yang lain. Asalnya niat umrah sahaja. Nawaitul ihram, sahaja aku berihram kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah itu dah ada dah. Tetapi bila mana kita tengah buat tawaf itu, dia ada tujuan-tujuan yang beza, yang lain, maka itulah dikatakan merosakkan. Maka sama juga dalam ibadat. Konsep kita mentauhidkan tujuan, iaitu tujuan kita hanya satu saja, adalah sesuatu yang wajib. Ibadat sembahyang wajib hanya kepada Allah. Ibadat puasa wajib hanya kepada Allah. Ibadat haji wajib kepada Allah. Bukan kerana kita dah umur meningkat, bukan kerana kita orang kata tak pergi haji lagi, habis tempat dah pergi melancong, haji tak pergi, kita pun rasa malu, kita pun pergilah. Itu bukan kerana Allah, kerana orang lain, sebab suara-suara yang mengatakan. Itu kena faham konsep tauhidul qasdi. Maka kata ulama sepakat, tauhidul qasdi iaitu mentauhidkan tujuan, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Supaya mereka menjadikan untuk diri mereka satu himmah. Himmah ini dalam satu himmah ni maksudnya semangat, kekuatan. Jadi bila mana kita buat, kita ada satu matlamat, tujuan yang satu. Jadi kalau tujuan kita banyak sangat, dia akan jadi selaru. Bagi contoh macam inilah. Kita nak pergi musafir pada satu tempat. Tapi untuk musafir kita ni ada banyak tujuan. Bila mana banyak tujuan, kita akan banyak dia punya kita kata tempat berhentinya. Berhenti sana, berhenti sini, dia bukan direct. Kan? Jadi kadang-kadang di sana dia menyebabkan kita rasa kepenatan. Dan kita tidak ada satu benda yang direct secara jelas kita nak tuju. Kan? Memang kita nak pergi sana tapi disebabkan banyak sangat persinggahan, jadi tujuan yang asal tersebut mungkin dah tidak tercapai dengan cara yang betul. Jadi sebab itulah bila mana seorang itu dia nak buat satu perkara, biar nampak tujuan dia adalah himmah yang satu. Tujuannya adalah satu. Itu maksud dia. Sebab tu kita nak kepada tauhidul qasdi, mentauhidkan niat kita supaya himmah kita, semangat kita, keinginan kita itu adalah jelas. Baik. Mereka berkata, itu para ulama berkata, sesiapa yang tujuannya tidak menjurus kepada satu tujuan yang berkait dengan orang yang dituju, pasti dia tidak mencium bau al-haq, tujuan tauhid al-haq. Kalau dia buat sesuatu perkara tidak ada satu tujuan yang secara jelas, maka dalam ibadat pun sama juga. Dia tidak akan mencapai tauhid yang jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dalam ibadat kita ni bercampur, celaru ibadat kita itu ada kepada Allah, kadang-kadang ada bertambah tengah kepada Allah, ada perasaan nak tunjuk pada orang, ada kerana nak dapat pujian daripada orang, bukan nak tunjuk pun, sekadar nak dapat pujian supaya rasa seronok orang melihat dan orang tahu, maka pada masa tersebut tauhid kita yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita takkan dapat. Kan? Sebab itulah akidah kita ni tak mantap. Kenapa? Kerana niat dalam ibadat itu pun dah tak mantap. Kan? Kemantapan ibadat tersebut memberi kemantapan ataupun kekuatan kepada akidah kita. Kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam setiap perkara, dalam setiap ibadat kita, dia perlu dilatih. Tiap-tiap ibadat kita latih. Kita buat kerana Allah, bukan sekadar sebut dan bukan lafaz niat sahaja, tetapi niat itu mesti istiqamah, kekal. Kekal. Sebab itu dalam surah Hud dalam surah Hud ini ada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut yang mana ayat itu terlalu berat. Ayat itu terlalu berat. Sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari itu sendiri. Hadis yang menceritakan bahawa syayyabatni
hudun wa akhawatuha atau kama qala. Nabi SAW kata bahawa rambut aku telah jadi uban. Maksudnya aku tumbuh uban ni kerana salah satunya surah Hud dan dia punya beberapa surah lain, seangkatan dengan surah Hud. Maka ulama kaji di mana dalam surah Hud tersebut yang menyebabkan Nabi itu jadi beruban, kan? Rupanya dalam banyak-banyak ayat dalam surah Hud tersebut ada satu ayat yang paling berat tadi. Apa dia? Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, iaitu istiqamahlah wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan, ataupun konsistenlah wahai Muhammad ketika mana kamu dapat perintah daripada Allah. Jadi kita nak istiqamah dalam betulkan niat kita itu bukan satu benda yang senang, kan? Kita nak istiqamah pada jalan Allah ini bukan benda yang senang, kan? Itu merupakan satu cabaran. Apatah lagi bagi kita orang awam ini sendiri banyak ujiannya. Maka bila mana kita ini istiqamah niat itu dia latih hanya kepada Allah, maka sebab kerana itulah kita akan jadi orang yang dapat tauhid yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan, ini latihan. Baik. Seterusnya, matan yang seterusnya pada muka surat 27. Wa minha, ini simptom lain lah, penyakit lain ataupun punca-punca lain, ataupun kita boleh nampak tanda-tanda lain macam mana seorang itu ada sifat riya. Wa minha al-ibadatu biqasdi taqarrub min hadratillahi ta'ala fa inna dhalika kal 'amali bi ujrah. Qalu wa hadhihi al-'illah min akhfa al-'ilan wa rubbama taraqqa sahibuha ila qarib min hadratillahi ta'ala fa yuqalu lahu irji' lasta min ahliha innama ahluha man ya'budullaha ta'ala imtithalan li awamirihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Dan sebahagian daripada bentuk seseorang itu ada penyakit riya. Apa dia? Ibadat dengan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Ibadat dengan tujuan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kan? Kenapa? Kerana sesungguhnya hal demikian seperti amalan yang mengharapkan ganjaran. Ini pada peringkat yang tinggilah. Bagi peringkat kita sebagai orang awam, kita rasa benda ini tak salah. Dia proses dalam kita nak naik untuk ibadat itu. Tak apalah kita menginginkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita ibadat sebab kita nak syurga. Kita ibadat sebab kita nak pahala. Kita ibadat sebab kita nak balasan daripada Allah. Kita ibadat sebab kita nak makin lama makin dekat pada Allah Ta'ala. Konsep taqarrub. Kan? Bila mana kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa? Memberikan balasan. Balasan dalam bentuk syurga, balasan dalam bentuk pahala, balasan dalam bentuk ketenangan, balasan dalam bentuk rezeki yang murah. Itu balasan-balasan. Tapi daripada siapa? Daripada Allah. Kita minta daripada orang lain? Tak. Kita minta daripada Allah. Kan? Tetapi mengikut ulama tasawuf atau ulama sufi, seseorang yang beribadat itu kerana menginginkan sesuatu daripada Allah. Bermaksud dia buat ibadat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Bila mana dia dekat itu, dia akan merasakan dia akan dapat sesuatu daripada Allah sebagai balasan. Maka orang ini ada penyakit riak juga. Kenapa? Kerana niatnya bukan satu. Nampak tak? Niatnya bukan satu. Di sebalik niat itu ada niat. Niat kerana Allah, tetapi kerana Allah tersebut menginginkan sesuatu daripada Allah. Kita boleh pertikai. Tak apa kita minta daripada Allah, kita tak minta daripada makhluk. Betul. Kita tak minta selain daripada makhluk. Kita minta daripada Allah Ta'ala. Tetapi ada sesuatu daripada sesuatu. Sesuatunya apa? Kita nak mendekatkan daripada Allah Ta'ala kerana kita nak sesuatu. Kan? Jadi di sini dah ada dua niat. Kan? Seumpama gambarannya dua niat. Sebab tu dia kata, seumpama bila mana orang itu beribadat hanya kerana taqarrub pada Allah Ta'ala, dia buat amal kerana dia nak dapat ganjaran. Dia nak dapat ganjaran. Kerana ada sesuatu. Udang di sebalik itu. Mereka berkata, ulama berkata, penyakit ini adalah penyakit yang paling tersembunyi. Maksudnya kita tak perasan. Satu penyakit yang kadang-kadang tak dapat dikesan. Kalaulah dengan teknologi sekarang, dia X-ray ke, dia scan ke, buat apa dia? MRI ke apa kan? Itu dia dengan teknologi yang canggih, tak jumpa penyakit tu. Bila mana tak jumpa penyakit tersebut, tengok-tengok dah parah dah. Maaf, ini sebagai contoh. Kan? Di awal-awal tak nampak. Tapi bila mana dah sampai peringkat yang parah tersebut, barulah dia
dia sedar. Tetapi penyakit ini nak bagi tahu tersembunyinya benda tersebut kerana kita tak perasan bahawa di sebalik niat kita yang baik, rupanya ada niat yang tak baik. Niat yang tak baik daripada kita, bukan daripada yang lain, daripada kita. Niat yang tak baik daripada kita adalah kita menginginkan sesuatu daripada Allah, bukan semata-mata kerana Allah. Kan? Bila mana kita istilahkan semata-mata daripada kerana Allah, dia tidak ada semata-mata kerana Allah, tetapi menginginkan sesuatu daripada Allah. Ini ulama nak ajar kepada kita supaya solid kita punya niat. Tauhidul qasdi, niat kita hanya satu sahaja. Barangkali tuannya mampu naik lebih hampir kepada hadrat Allah Ta'ala, lalu dikatakan kepadanya, kembalilah engkau bukan ahlinya. Sesungguhnya ahlinya yang sebenar adalah orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, semata-mata melaksanakan perintahnya dan menyempurnakan kewajiban haknya Allah Ta'ala. Baik, kalaulah kita kata orang tersebut, dia sampai pada kedudukan dia naik ibadat tersebut, menyebabkan martabat dia makin lama makin naik di sisi Allah Ta'ala. Tetapi kalau takdirlah dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, ulama bagi gambaran bahawa kamu ini tak layak untuk dapat kedudukan ini. Kenapa? Kamu bukan ahli yang sebenar. Ahli apa? Ahli yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang yang betul-betul ikhlas, riak lawannya ikhlas. Riak lawannya ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas adalah orang yang beribadat semata-mata kerana dia melaksanakan perintah Allah. Kita hidup atas dasar kerana atas landasan arahan. Allah Ta'ala mengarahkan kita untuk buat macam ni. Allah Ta'ala melarang kita buat macam ni. Kita hidup di atas titah perintah Allah. Jadi kalau kita buat itu bukan kerana apa, tapi kerana Allah Ta'ala perintahkan. Kalau takdir tidak diletakkan satu ganjaran pahala yang besar, tidak diletakkan satu balasan yang hebat di sisi Allah Ta'ala, nescaya kita tetap buat. Kenapa? Kerana kita buat itu atas dasar ini daripada Allah. Melihat arahan itu daripada pencipta. Dan melihat arahan itu daripada pencipta, maka kita buat itu kerana Allah. Itu yang dikatakan sebagai lillahi ta'ala yang sebenar. Ataupun ikhlas yang sebenar. Kan? Jadi proses itu adalah proses yang makan masa lah. Dia melalui proses yang daripada satu tahap kepada satu tahap. Memang sekarang kita buat contoh bulan Ramadan lah. Tengok bulan Ramadan. Kita buat ibadat baca Quran banyak sebab apa? Kita sembahyang tarawih tu sebab apa? Kan? Kita buat tadarus sebab apa? Sebab fadilatnya besar, ganjarannya besar. Nampak tak? Kita menginginkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Dan inilah ibadat orang awam. Kata Imam Ghazali rahmallahu ta'ala, ibadat kita lah. Tapi kalau kita timbulkan persoalan, sampai bila kita nak duduk pada kedudukan ibadat sebagai seorang awam? Kenapa? Kalaulah dalam satu majlis, dia ada kerusi orang biasa, dan dia ada kerusi VIP, dan dia ada kerusi VVIP, sampai bila kita nak duduk pada kedudukan kerusi orang biasa, tetamu biasa? Mungkin pada satu ketika kita kena usahakan juga untuk kita duduk pada kerusi VIP. Dan kita kena berusaha untuk naik duduk pada kerusi VVIP. Dan maka sama juga, sampai bila kita nak duduk ibadat dengan niat itu adalah niat orang awam. Sedangkan Nabi SAW buka jalan kepada kita bahawa ibadat tersebut bukan ibadat yang tidak sah, tetapi ibadat tersebut perlu kepada nilai tambah. Lepas tu kalau kita belajar bab puasa kan, masuk bulan Ramadan ni, tazkirah Ramadan, puasa dan sebagainya, ada dia panggil puasa orang awam, lepas tu puasa apa dia, puasa orang khas, puasa yang khusus, lepas tu puasa khawas, puasa yang lebih special lagi, kan, peringkat Nabi, para wali Allah, kan. Jadi martabat tersebut perlu naik. Sama juga dalam ibadat. Jadi kalau kita ibadat kerana kita nak fadilat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan daripada Allah Taala, tak apa, silakan, tidak ada masalah. Tetapi usahakan untuk menghilangkan perasaan ingin balasan, menghilangkan perasaan ingin sesuatu balasan daripada Allah Taala, tetapi kita buat tu kerana apa? Kerana Allah. Jadi di sini kita nampaklah, sebab tu tuan-tuan, kita membuka majlis ilmu ni, dia buka ruang untuk kita makin lama cara berfikir dan cara ibadat, cara bertindak kita makin lebih baik, kan? Kita tak boleh duduk pada satu kedudukan yang sama. Sebab tu kadang-kadang kita belajar satu benda yang kita tak faham, kan? Mungkin kita tak faham dan mungkin kita rasa betul ke macam ni. Faham tak faham itu
ruang yang Allah Ta'ala akan buka nanti, tetapi kita kena ambil satu tahap pengajian yang makin lama ke arah yang lebih baik, kan? Sebagaimana kita bincang malam ni, bukan kita nak sesuatu daripada Allah, tetapi kita buat tu kerana Allah itu sendiri. Kita tidak nampak pembalasan, bahkan syurga pun kita tak nampak, neraka pun tak nampak, pahala pun tak nampak. Inilah peringkat ikhlas yang tinggi. Supaya kita ini, bila mana kita ada ikhlas, maka kita tidak akan ada sifat riak. Sebab riak dengan ikhlas dia tak boleh duduk sekali. Seumpama diam dan bergerak, dia tak boleh duduk sekali. Kalau diam, bermaksud gerak tidak ada. Tapi kalau bergerak, maksud dia tidak diam. Maka sama juga pada masa tersebut, kita menginginkan sesuatu daripada Allah Ta'ala dengan satu tujuan yang jelas. Nah, jadi bila mana kita beribadat, kita cuba buang dalam pemikiran dia, aku buat ini kerana Allah. Apa yang dimasukkan kerana Allah? Dimasukkan kerana Allah Ta'ala, aku buat ini kerana Allah perintah. Kerana Allah Ta'ala perintah. Kalau takdir Allah Ta'ala tidak meletakkan satu pahala pun, aku akan buat. Maka sebab itu kalau kita sembahyang nanti, sembahyang berjemaah, nanti, kita letak dalam diri kita, bukan semata-mata nak kepada pahala 25. Bukan semata-mata nak kepada pahala 27. Tetapi kerana sembahyang berjemaah itu, Allah suruh. Nampak tak? Allah suruh. Tetapi dalam masa yang sama, hukum fiqhnya kena jaga. Kan? Maksudnya kena ikut berjemaah, niat berjemaah dan sebagainya. Okey, kena jaga sebagaimana biasa. Tetapi yang pahala itu bukan satu aim, satu tujuan yang dasar. Tujuan yang dasarnya adalah kerana ini adalah perintah Allah. Itu dimasukkan kepada beribadat kerana niat takarrub kepada Allah. Niat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan cara dalam masa sama ada terselindung satu benda yang kita nak, kita belum lagi sampai kepada kedudukan ikhlas yang sebenarnya. Okey, seterusnya. Kita ambil masa sikit lagi. Wa minha, dan daripadanya, dan daripada tanda ataupun petunjuk bahawa seorang itu ada sifat riak, iddi'a'ul maqamat qabla bulughiha aw ba'da bulughiha wa lam yu'dhan lahum fi izhariha thumma inna dhalika mudda'i yu'aqabu biharmani madda'ahu fala yanaluhu ba'da dhalika abadan kama juriba. Dan sesungguhnya dakwaan mencapai maqam sebelum sampai kepadanya atau selepas sampai kepadanya namun tidak diizinkan bagi mereka untuk mendedahkannya. Okey. Ini perbahasan yang mungkin agak tinggi, tetapi saya cuba rendahkan supaya kita dapat faham apa yang dimaksudkan pada matan ini. Antara daripada petunjuk bahawa seorang itu mempunyai sifat riak adalah dia mendakwa bahawa dia mencapai satu maqam tertentu, iaitu kedudukan yang tertentu di sisi Allah Ta'ala. Dan kedudukan tertentu di sisi Allah Ta'ala ni dia ada peringkat-peringkat dan level-level dia tersendiri. Dan yang kalau dalam berbahasan ulama tasawuf, dalam kitab-kitab tasawuf ada kita sebut berkaitan dengan wali-wali Allah, kan? Kekasih-kekasih Allah, dia ada level-level martabat dia sendiri. Saya bagi contoh ataupun perumpamaan macam ini lah, kan? Senang kita faham. Bila mana kita makan satu perkara, kan? Kita makan satu perkara, satu makanan lah, kita makan satu makanan, bagi kita ni hanya kita adalah orang yang makan sahaja. Kalau kita orang yang makan, maka kita hanya menikmati makanan tersebut dan kita rasa sedap, maka cukuplah dan mengenyangkan kita. Okey, itu satu peringkat. Peringkat yang kedua, ada orang ni, dia bukan sekadar makan, tetapi dia adalah orang yang membuat makanan tersebut. Tukang masak lah. Dan maka dia akan makan dan menghayati bukan sekadar untuk rasa sedap dan bukan sekadar untuk rasa kenyang, tetapi dia akan melihat daripada sudut yang berbeza. Sedap itu berbeza. Bila mana sedap itu berbeza, maksudnya bagi orang yang pertama, bagi dia dah cukup dah, okey dah. Tapi bagi dia ni, sedapnya mungkin ada kekurangan sedikit. Okey. Bagi orang yang ketiga, saya bagi contoh atau analogi senang faham. Bagi orang yang ketiga, dia adalah pakar ataupun tukang masak ataupun master chef. Bila mana master chef, dia bukan sekadar melihat, merasa untuk sedap atau kenyang, tetapi dengan melihat sahaja tekstur makanan tersebut dah dia boleh baca dah. Dia dah tahu dah. Tekstur ini kurang menarik. Bila mana kurang menarik, possibility ataupun kemungkinan rasa itu pun mungkin tak menarik. Mungkin dah nampak macam dia punya benda ada minyak-minyak
ataupun nampak macam lembik-lembik sedikit. Ini tak lengkap ini. Nampak tak? Satu perkara, tetapi tiga orang ini melihat daripada keadaan yang berbeza sebab dia duduk pada kedudukan yang berbeza. Okey, kembali kepada perbincangan kita. Maka sama juga bagi orang yang mana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang beribadat, dia sekadar merasakan alhamdulillah aku dah solat, aku dah lepas tuntutan dan aku rasa tenang. Sebab apa? Sebab aku dah melepaskan tanggungjawab aku kerana aku dah solat. Ada orang yang kedua, dia cuba menghayati solat tersebut. Dia cuba menghayati solat tersebut bukan sekadar untuk memenuhkan tanggungjawab, tetapi dia cuba menghayati. Kan? Tetapi golongan yang ketiga ini, dia bukan sekadar menghayati, dia mendalami dan dia memasuki diri dia dalam suasana ibadat yang sebenar. Jadi itu dipanggil istilah maqam. Nak supaya kita faham kedudukan maqam. Jadi kalau ada orang yang mendakwa bahawa dia dah sampai pada kedudukan maqam tertentu, level tertentu di sisi Allah Ta'ala atau dalam ibadat, ataupun memang dia dah sampai tetapi dia mendedahkan benda tersebut, sepatutnya dia tidak dedahkan, maka orang ini antara orang yang riak. Orang yang riak. Kita dah rasa cukup hebat dah. Sebab apa? Tahajudnya tak tinggal, witirnya tak tinggal, Quran tak pernah tinggal, sembahyang jemaah pun tak tinggal, majlis semua tak tinggal. Oh, dah rasa hebat dah. Kita riak. Rasa itu sendiri. Dia mendakwa bahawa dia itu duduk pada kedudukan ini. Sebab apa? Sebab dia dah melalui proses. Maka bila mana mendakwa benda tersebut, boleh jadi memang betul, tapi sepatutnya dia tak bagi tahu, atau memang dia dakwa tapi memang tak betul, maka sebenarnya dia duduk pada kedudukannya yang riak. Maka orang macam ni, dia akan jadi macam mana? Kemudian sesungguhnya pendakwa itu akan dihukum dengan dihalang mencapai apa yang didakwa. Bila mana dia dakwa dengan dakwaan dia sampai pada maqam kedudukan tertentu, konon dia dah khusyuk dalam ibadat sembahyangnya, dalam buat ni dia dah betul-betul ikhlas, dia dakwa dia ikhlas dan sebagainya, maka dia akan dihukum dengan cara macam mana? Allah Ta'ala halang dia untuk capai kedudukan tersebut. Dia dah tak jadi ikhlas. Dia dah turun martabat. Dia dah tak boleh pergi dah pada kedudukan ikhlas yang sebenar. Maka dia tidak akan mencapai selepas itu selama-lamanya seperti mana yang telah dikaji, maksudnya sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat yang sebelum ini. Jadi sebab itulah jangan apa istilah yang senang kita bagi tahu supaya kita faham, jangan syok sendiri rasa hebat. Senang macam itulah. Jangan syok sendiri rasa dah cukup hebat. Jangan syok sendiri dah rasa memang dah cukup amal. Dan jangan syok sendiri dah rasa cukup warak. Jangan syok sendiri dah rasa sembahyang ibadat kita dah komplit. Sebab ini boleh menyebabkan kita jatuh kedudukan. Sebenarnya kita dalam keadaan tengah naik, tapi bila mana kita meletakkan dakwaan tersebut, dia menyebabkan kita jatuh balik. Na'udzubillahi min zalik. Kena hati-hati kan. Inilah ujian dalam ibadat. Takkanlah senang kita nak pergi kepada Allah kan. Kita nak capai kedudukan dunia pun bukan senang. Kan? Kita nak capai pada kedudukan tertentu. Contohlah, kalau tuan-tuan perempuan yang bekerja dalam satu jabatan ataupun satu institusi. Contoh nak sampai pada kedudukan, contoh tuan-tuan jadi seorang yang CEO atau manager ke, pengurus pengarah dan sebagainya, ataupun ketua unit dan sebagainya. Nak capai pada kedudukan tersebut, bukannya senang kan? Dia melalui proses yang banyak. Tapi bila mana duduk pada kedudukan tersebut, adakah kita dah settle dah? Belum. Kan? Kita masih lagi ada ujian-ujian, kena selesaikan banyak kerja dan sebagainya. Sama dalam ibadat. Perjalanan kita menuju pada Allah. Bila mana menuju pada Allah Ta'ala, nak naik tu bukan senang. Tapi bila mana kita naik duduk pada kedudukan, ujian tu masih ada. Dia tak akan berhenti. Tahu? Dia tak akan berhenti. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi pun masih lagi ada ujian-ujian. Tetapi kekuatan Rasulullah itu adalah kekuatan yang daripada Allah Ta'ala secara direct. Maksudnya kekuatan Nabi SAW memang kita tak petikai sebab sebaik-baik makhluk kan. Maka kita menelusuri perjalanannya untuk sampai pada kedudukan yang selayaknya. Maka dalam perjalanan tersebut pun ada ujian. Dalam ibadat insya-Allah ujian tersebut memberi kematangan kepada kita. Sebab apa kadang-kadang ada orang tu duk marah dan sebagainya, kita boleh sabar je. Kita tenang, relaxnya. Sebab kita dah alami dah benda tersebut. Kita dah ada pengalaman. Alah, benda kecil je. Dulu kita macam tu juga, perasan tak? Kan? Sama juga dalam ibadat. Dulu mana ada kita tiba-tiba semayang tu khusyuk.
Kan? Semayang sekarang pun belum tentu khusyuk kan. Tapi rasa alhamdulillah sekarang lebih baik daripada dulu. Harap-harapnya mudah-mudahan. Tetapi disebabkan apa yang telah kita alami menyebabkan kita makin hebat dalam ibadat. So ujian dalam ibadat, ujian dalam menuju Allah itu proses untuk memberi kekuatan. Nah, itu dia punya formulanya. Ya. Allahu akbar. Kan? Sebab tu selalu minta dengan Allah. Banyakkan doa. Allah, Nabi SAW ajar kepada sahabat. Secara tak langsung ajar kepada kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk ingat kamu. Untuk zikir kepada kamu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat kamu. Wa husni ibadatik, dan mengelokkan ibadat. Sebab ibadat tu kadang-kadang dia datang jadi elok-elok je. Kadang-kadang dia ada masalah. Masalah tu bukan ibadat. Masalah pelaku ibadat. Itu kita tu sendiri. Maka banyakkan mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil mata yang terakhir untuk malam ni. Wa minha mahabbatul tila'in nas. Mahabbatul tila'in nas ala al-ibadati wa ghairiha. Dan sebahagian daripada riak itu sendiri, mencintai manusia mengetahui tentang ibadatnya dan lainnya. Maksudnya suka bahawa manusia itu tahu bahawa dia tu buat ibadat. Suka orang tahu bahawa dia banyak ibadat. Pertama, suka orang tahu dia beribadat. Yang kedua, dia suka orang tahu bahawa dia ni banyak ibadat. Kan? Dia suka orang tahu bahawa dia istiqamah ibadat. Dia tak tunjuk pun, tapi dia perasaan suka tu ada. Seronok. Seronok kalau orang, kadang-kadang orang tak nampak, orang tak tengok pun. Tapi ada orang cerita. Orang cerita pasal kita. Dia kata dia tu bagus tu ibadat tu. Dan kita tahu orang cerita pasal kita. Kita rasa perasaan seronok. Perasaan seronok tersebut, itu riak lah tu. Sebab apa? Seronok orang puji kita dengan ibadat yang kita laksanakan, ataupun dengan kuantiti ataupun kualiti ibadat yang kita laksanakan. Perasaan seronok daripada mana? Daripada pujian orang tersebut. Kata qala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimallahu ta'ala, min adarri syai'in 'ala al-muridi al-ikthar min al-a'mali as-salihah liyuhmada 'ala dhalik. Idh la yazdadu bi kathratiha illa tardan wa maqta. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimallahu ta'ala, antara perkara yang paling mudarat ke atas seorang murid. Tanda kat sini ini kita dah jumpa dalam matan di awal-awal kitab. Murid di sini adalah bukan murid kelas ni, bukan murid sekolah ni. Murid di sini adalah al-murid, orang yang mana berjalan dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang mana dalam proses berusaha untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil istilah murid. Maka kata Syekh Hasan Asy-Syadzuli, Abu Hasan Asy-Syadzuli, antara perkara yang mudarat, paling mudarat ke atas orang yang menuju pada Allah Ta'ala, itu al-murid ini adalah dia memperbanyakkan amal soleh supaya dipuji atas hal demikian. Kerana tidak bertambah dengan banyaknya amalan itu melainkan penolakan dan kemurkaan. Jadi benda yang bahaya dalam orang yang menuju pada Allah Ta'ala ini, dia sengaja memperbanyakkan amal supaya apa? Supaya dapat pujian. Sama ada orang tahu secara direct ataupun orang tahu dengan cara berlapis-lapis, melalui cerita ataupun orang viralkan kan. Jadi dia datang perasaan seronok. Jadi dia pun buat banyak lagi. Orang kata apa? Dia dapat semangat dengan cara pujian tersebut. So dia rasa baguslah. Sebab apa? Dia buat amal ni bukan orang, tapi dia hanya dapat semangat. Semangat daripada mana? Semangat daripada pujian, semangat daripada dorongan orang tu sendiri. Riak orang ini. Riak orang ni. Bahaya kan? Kadang-kadang kita rasa macam kena atas kepala je. Habis nak buat macam mana? Ini ujian dalam ibadat. Baik. Izla yazdadu bi kathratiha illa tardan wa maqtan. Kenapa benda ini adalah paling mudarat? Kerana tidak bertambah banyaknya amal itu melainkan penolakan. Maksudnya Allah Ta'ala tak terima. Wa maqtan, dan juga kemurkaan. Itu menambah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia bertambah lagi ibadat, buat lagi ibadat, maka benda tersebut menyebabkan bertambahnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga penolakan Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab dia buat itu atas semangat orang, bukan di atas dasar ikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Buat tu atas dasar, memanglah kita kata okey tak apalah. Habis macam tu kita tak bolehlah puji anak kita buat ibadat. Itu lain. Sebab tu saya nak supaya kita faham konsep ibadat awam dan konsep ibadat yang
atas daripada orang awam. Kita ni mudah-mudahan kita dalam proses dah nak naik dah daripada ibadat awam tersebut kepada ibadat yang makin lama makin baik. Bukannya ibadat awam tu tak baik, tetap baik, tetapi dia perlu proses upgrading. Nilai tambah tu makin bertambah. Jadi kalau anak-anak kita kena puji. Supaya apa? Supaya dia beribadat. Supaya dia tahu kena buat benda ni. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ajar, latih. Buat kerana apa? Kerana Allah. Tak apalah kalau ayah tak puji, mak tak puji pun buat juga. Sebab apa? Sebab Allah tahu. Kan? Tapi awal-awal kena proses puji. Tapi kalaulah umur minta maaf, 50, 40, 60, 70, masih lagi memerlukan pujian untuk momentum ataupun kita bergerak dalam ibadat, ini kena fikir-fikir dan muhasabah sendiri. Bermaksud kita masih lagi duduk pada kedudukan yang bukan jalanan yang betul tu. Sebab kita bergantung kepada makhluk untuk beribadat atau cantik ibadat. Jadi kalau orang tak tengok, orang tak puji, orang tak tahu, macam mana kita? Sebab itulah ulama kata, nak tengok nilai ibadat kita, cuba tengok masa sembahyang sendirian dengan sembahyang berjemaah. Pergi sembahyang jemaah punyalah cantik dia punya rukuk, sujud, khusyuk. Tapi bila mana balik rumah sembahyang sendirian, dia dah down dah. Kan? Dia down. Down cara macam mana? Sebab orang tak nampak, sebab orang tak ada sekeliling, semangat dah tak ada dah. Ini kena muhasabah diri kita. Kan? Sebab itulah buat amal banyak-banyak, rasa seronok orang tahu, maka pada masa tersebut itu salah satu daripada riak. Dan ini sebenarnya menambahkan kemurkaan di sisi Allah Ta'ala. Wa hadha yakhfa 'ala kathirin minal muridin. Hal ini tersembunyi, banyak sangat tersembunyi atas kebanyakan para murid, itu kebanyakan orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Dia tak perasan baca Quran banyak-banyak supaya orang tahu dia ada Al-Hafiz, dia baca Quran. Jadi rasa seronok, ada suara-suara yang kata. Tapi kalau dia baca tu memang dia baca, aku baca ni sebab ini kalamullah. Orang sepuji pun, orang tak puji tak rasa apa pun. Kan? Orang puji, tak rasa langsung. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau para ibu lah contoh, orang perempuan ni, dia dah biasa masak, dah biasa dah terima pujian, yang masakan dia sedap, takkanlah selalu dengan pujian tersebut, baru semangat. Tiap pujian pada masakan tersebut ada kesan. Saya rasa mungkin kalau dah biasa dengan pujian, dia tak rasa apa pun. Puji kan? Kita tak rasa apa dah. Sebab apa? Sebab pujian tersebut tak memberi kesan kepada kita. Kan? Sama juga kalau orang yang selalu kena marah. Contoh saya bagi macam ni lah. Contoh orang yang mungkin training sebagai askar kan. Askar ni dia punya rasak kan. Dia punya komander dia tu marah. Nak suruh bagi kekuatan kan. Kalau kena marah pun dia tak rasa apa dah mungkin. Sebab apa? Dah lali dah benda tersebut. Maka sama juga, kita tidak merasakan apa-apa pun pujian tersebut yang boleh memberi kesan kepada ibadat kita. Tak rasa apa pun. Maksudnya, pujian tersebut hanya dengar kat telinga, tak masuk dalam hati, tak masuk dalam fikiran. Sekadar kita kata dengar-dengar sahaja. Itu dah menunjukkan kedudukan level ibadat kita dah cantik dah. Kan? Katalah apa pun, tak rasa apa. Macam itulah. Kan? Wa min huna aujabu 'ala al-muridi al-israr bi'amalihi hasbal 'alaqati hatta yaqwa wa yatamakkan. Dalam ekoran ini, masuk dalam hal ini, mereka mewajibkan, itu para ulama mewajibkan ke atas murid, iaitu ke atas orang yang menuju kepada Allah, untuk menyembunyikan amalannya mengikut kadar hubungan hingga dia kuat dan teguh pada kedudukannya. Kalau kita ni dalam keadaan macam ni, maka perteguhkanlah, maksud sembunyikanlah ibadat kita. Jangan orang tahu bahawa kita ni ahli ibadat. Jangan tahu bahawa kita ni ahli ibadat fardu sunat. Yang fardu tu tak apa, memang kena buat lah. Sembahyang berjemaah memang macam-macam, orang akan nampak pun kan. Buat haji memang akan nampak. Yang sunat tu tak payah sembunyikan. Bahkan jangan diceritakan, jangan diviralkan, jangan disebut. Tak payah, senyap je. Sampai orang kata, dia ni buat ke ibadat? Sembahyang tahajud, dia ni sembahyang ke witir, tak apa, senyap je, tak ada kata apa. Sebab apa? Kalau sekiranya dia buka mulut, dia orang kata, hebat selama ni, menyebabkan timbul perasaan seronok dengan pujian tersebut, maka rosak amal dia. Kan? Rosak amal dia, dan ketika itu datangnya perasaan atau sifat atau perangai dikatakan sebagai riak. Jadi pada masa tersebut sembunyikan sehinggalah sampai satu peringkat dia jadi ada kekuatan. Maksudnya pujian itu tak memberi kesan dan dia itu kuat. Kalau orang kecam, orang kata pun tak apa, tak rasa apa, sebab dia ibadat hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita berhenti kat situ, insya-Allah kita sambung pada matan akan datang. Saya buat rumusan apa yang kita boleh ambil pada malam ini.
masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan riya. Kan? Riya ini bukan menunjuk-nunjuk sahaja dalam beramal, tetapi dia banyak jenis, banyak dia punya simptom-simptom dan keadaan-keadaan dia. Kan? Kita sebut yang pertama tadi bahawa supaya orang itu dia punya ibadatnya, niatnya adalah satu, ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dia kena tauhidkan niat dia. Maksud tauhid niat dia, tauhid tujuan, maksudnya satukan tujuan. Maksud ibadat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak ada niat satu pun. Hatta tidak ada perasaan untuk menginginkan suatu balasan daripada Allah. Kalau Allah balas, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak balas, itu hak Allah Ta'ala. Kita pujuk diri kita. Yang kedua, ibadat itu jangan kita nak sesuatu daripada Allah, tetapi kita beribadat adalah kerana itu perintah Allah. Kita memandang yang memberi perintah. Kerana yang memberi perintah itu adalah Allah, maka kita laksanakan benda tersebut. Dan jadi kita buat itu atas dasar kita duduk di atas jalanan perintah dan larangan adalah daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, seseorang itu jangan merasakan bahawa dia itu dah sampai pada kedudukan atau makam tertentu, level tertentu, ataupun dia mendakwa dengan dakwaan tersebut, ataupun mendakwa bahawa dia dah sampai sedangkan tak perlu dia diceritakan benda tersebut. Ini juga merupakan riak. Bahaya, nanti Allah Ta'ala akan tarik nikmat tersebut, dia tak boleh sampai pada makam yang sebenarnya. Dan yang terakhir kita jumpa, seseorang yang mana beramal dengan jumlah yang banyak, kuantiti atau kualiti, kerana suka orang tahu, walaupun orang tersebut tak puji secara direct, tetapi ada pujian-pujian yang memberi semangat kepada dia, yang menyebabkan dia rasa seronok dengan pujian tersebut, maka orang ini termasuklah daripada orang yang riak. Jadi kita mohon dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dipelihara daripada sifat riak, walaupun mungkin kita melihat kepada perbincangan yang disentuh oleh Imam Sya'rani dalam kitab ini yang kita bincangkan, mungkin terkena atas diri kita, tapi itu adalah merupakan ujian. Tidak ada orang yang sempurna, melainkan dia akan melalui proses ujian-ujiannya. Dan jangan merasakan sempurna, kerana kesempurnaan itu hanyanya hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi beribadatlah, buatlah amal itu kerana perintah Allah, kerana tugasan kita, dan bukan kerana orang, kenapa? Maka nilailah sendiri macam mana kedudukan kita ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah, dan kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Masih lagi panjang, banyak lagi dia punya cerita-cerita berkaitan dengan riak, simptom-simptom dia, jenis-jenis dia macam mana. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala pelihara kita insya-Allah. Dan wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz, macam nak tanya boleh? InsyaAllah. Adakah dikira riak kita dalam keadaan kita bersedekah, contohnya kita kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, tapi kemudian kita berdoa pula semoga kita mohon Allah hadiahkan pahala ni kepada arwah ibu bapa kita, arwah suami kita, supaya dia lepas siksa kubur dapat syurga tanpa hisap. Adakah itu dinamakan seolah-olah kita hendakkan balasan daripada Allah, dan kita pun dalam golongan orang yang riak? Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, kita buat satu amal, bila mana amalan tersebut kita buat, pahala tersebut kita nak hadiahkan kepada orang tertentu. Ini mengikut daripada jumhur ulama, harus. Seumpama kita sembahyang sunat ke, hatta sembahyang fardu pun boleh. Lepas tu kita niat, ya Allah, aku hadiahkan pahala ini kepada mak ayah aku, contoh. Dan adakah ini termasuk daripada riak? Ataupun kita sedekah. Bila mana kita sedekah, kita harap, kita kata, ya Allah, pahala sedekah ini aku hadiahkan kepada mak ayah aku, sebagai contoh. Adakah ini termasuk daripada riak? Maka kata ulama, ini tak termasuk daripada riak. Sebab apa? Sebab pada masa tersebut, kita ibadat itu kita buat kerana Allah Ta'ala. Tetapi di situ kita cuba buat satu ibadat yang lain. Apa dia? Ibadat sedekah. Kalau takdirlah ya Allah, kalau sebaiknya kita niat macam ini. Ya Allah, kalau sekiranya dengan ibadat sedekah aku ini ada pahala di sisi kamu, maka tolong sampaikanlah kepada arwah mak ayah aku sebagai hadiah daripada aku. Maksudnya kita kata kalau takdir ada ya Allah. Sebab apa? Sebab kita kata, ya Allah, pahala sedekah ini aku hadiahkan. So, umpama confident dah kita dapat pahala daripada sedekah tersebut. Kerana apa? Kerana masa sedekah kita nak tu, pahala tu ada kan?
balasan. Seumpama kita buat pertukaran dengan Allah, kita bagi sedekah, Allah Ta'ala pun bagi pahala. Okey, pahala ni kita ambil, kita nak bagi kepada orang. Jadi sebab itu ulama kata sebaiknya kita guna bahasa yang lebih lembut. Ya Allah, kalau sekiranya pada ibadat sedekah aku ini ada pahala, maka tolonglah sampaikan kepada arwah sekian-sekian ataupun orang sekian-sekian sebagai hadiah daripada aku. Bermaksud kita cuba mengasingkan ibadat yang kita buat tadi, ibadat sedekah, dan ibadat yang kedua adalah ibadat ibadat hadiah kita kepada orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Makwa sekejap. Assalamualaikum. Ustaz, Dia cakap. macam Ustaz cakap tadi, kalau kita solat fardu ke, boleh juga kita niatkan andainya ada pahala apa yang kita solat tu, kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita pun boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, boleh, tidak ada masalah. Niatlah pahala-pahala tersebut. Kerana apa? Kalau sekiranya takdir ibadat kita buat itu ada pahala dan kita hadiahkan kepada orang tertentu, mak ayah ke siapa saja yang kita hadiah, hatta kepada guru-guru kita, pahala kita yang asal yang Allah Ta'ala berikan, kata ulama, tidak berkurangan. Dan maka dibolehkan untuk kita bersedekah dengan pahala itu sendiri. Dibolehkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz saya tak. Ustaz. Ustaz, saya nak tanya dulu Silakan. saya. Masa Ustaz kata kita bersedekah kan. Misal kata kita tak adalah nak apa ni, nak sebarkan pada publik, tapi kita ceritakan pada orang-orang yang tertentu dengan tujuan supaya dia mencontohi apa yang orang tu buat lah. Misal kata dia buat apa-apa macam, yalah dia orang-orang terdekat dia lah, dia cakap dia misal kata dia bersedekah lah apalah kan. Adakah itu dikira riak juga Ustaz? Sebab pada niat dia lah, niat dia niat dia tu nak suruh orang tu mencontohi je lah, suruh bersedekah macam dia bersedekah, ibaratnya macam tu. Ya, baik. Itu kira riak juga Ustaz? Baik, kalau kita buat amal itu, kita dah habis dah buat amal, settle dah. Habis dah. Contoh kita sedekah dah, kita dah sembahyang dah, tajuk dah, kita dah baca Quran banyak dah, tadarus dah khatam berapa kali dah. Lepas tu kita cerita kepada orang lain. Baik, masalah cerita ni dia akan masuk ada dalam matan yang akan datang insya-Allah. Secara ringkas ni macam ni, ulama kata tidak ada masalah kita cerita kalau dia masih dalam landasan syar'i. Tidak ada masalah untuk kita cerita, kita khabarkan dengan amalan tersebut kalau dia masih dalam landasan syar'i. Apa maksud landasan syar'i? Iaitu sebagai menjadi pengajaran ataupun ilmu kepada orang yang mana dapat maklumat tersebut. Contoh kita kata kita bersedekah banyak ni macam ni, kita cerita kepada anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita boleh belajar dan ambil pengajaran daripada benda tersebut. Boleh, tidak ada masalah. Ataupun para ulama yang menceritakan berkaitan dengan amal ketaatan yang dibuat itu sebagaimana untuk menjadi pengajaran dan juga nak mengajar anak-anak murid dia bahawa perlunya buat amal tersebut. Tetapi daripada sudut kita tersebut, niat kita adalah menyebar atas dasar landasan syar'i. Tidak ada niat untuk supaya seseronok orang puji ataupun kerana supaya orang tahu yang kita buat, tak ada. Bukan nak supaya tahu, nak supaya niat kita hanya nak memberi maklumat ataupun mengajar. Itu dia panggil di atas landasan syar'i, maka dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya. Terima kasih Ustaz. Kalaulah kita memperbanyakkan amal ibadat kita atas dasar kita sedar akan dosa-dosa kita. Jadi kalau sembahyang taubat ke apa semua, kita niat kita untuk mendapat keampunan pada Allah. Adakah itu juga dianggap kita mengharapkan sesuatu? Kerana memang kita tahu kita banyak dosa. Umur 50, 60 ini dah sedar. So bangun tahajud ataupun buat sembahyang taubat apa semua hanya kerana minta pengampunan pada Allah. Macam mana tu Ustaz? Adakah itu juga riak?
bila mana kita nak sesuatu daripada Allah, secara asasnya kata Imam Ghazali, benda tersebut adalah tidak riak bagi kita sebagai orang awam. Tidak ada masalah. Kita buat ibadat kerana kita nak pahala. Kita buat ibadat kerana kita nak syurga. Hatta kita buat ibadat kerana kita nak balasan, nak bidadari dalam syurga nanti. Itu boleh. Dan kita nak buat ibadat kerana kita nak pengampunan daripada Allah Ta'ala pun termasuk daripada nak sesuatu daripada Allah. Secara asasnya itu merupakan ibadat yang dikatakan ikhlas bagi level orang awam macam kita. Cuma yang kita sebut tadi, Imam Sya'rani dia cuba angkat ataupun upgrade sedikit daripada level orang awam tersebut kepada level ikhlas yang sebenar. Dan ini juga yang disebut oleh Imam Ghazali, bahawa ikhlas yang sebenar, kita buat itu tidak menganggapkan sesuatu balasan pun daripada Allah Ta'ala. Contoh, kalau sekiranya macam ni, kita buat ibadat yang banyak dan Allah Ta'ala khabarkan, saya bagi perumpamaan, kita buat satu gambaran. Kalau sekiranya kita buat ibadat, kita tahu dosa kita banyak, dan memang dosa kita banyak. Dosa saya pun banyak. Kita pun buat ibadat. Kita buat ibadat kerana apa? Ya Allah, daripada ibadat aku ini, aku mengharapkan pengampunan daripada kamu kerana kita buat ibadat tersebut. Kalau takdirlah Allah khabarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tak bagi pengampunan, agak-agak kita buat ibadat tak? Itu kita kena timbulkan persoalan. Kita buat ibadat kerana kita nak pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalaulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, engkau buat ibadat yang kamu nak pengampunan tadi tu, aku tak bagi pengampunan kepada kamu. Bermaksud adakah kita akan teruskan ibadat ataupun kita akan konsisten tak ibadat kita? Kalau kita masih lagi konsisten ibadat, kita buat juga, bermaksud kita dah di situ, Allah Ta'ala dah buang dah rasa dalam diri kita bahawa kita tak ada pengampunan pun tak apa ya Allah, tapi aku buat itu kerana kamu suruh. Kan? Maka pengampunan itu hak kamu. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala bagi tahu, aku tak ampunkan kamu, maka kita pun berhenti ibadat, kita pun putus asa, maka pada ketika itu menunjukkan bahawa kita betul-betul masih lagi ada perangai riak kita. Tapi macam mana? Ibadat je. Pengampunan ataupun tidak, itu hak Allah Ta'ala. So umpama macam ni, saya ada buat silap dengan seorang hamba Allah Ta'ala, na'udzubillah, sebagai contoh. Bila mana saya buat silap, saya pergi minta maaf. Tapi jelas saya buat silap. Bila mana jelas saya buat silap, tapi orang tersebut tak maaf. Kan? Kemaafan itu duduk pada siapa? Duduk pada dia. Kita tak boleh hujah. Oh, tak boleh umat Nabi Muhammad kena maafkan. Bukan. Saya nak bagi tahu bahawa hak untuk memberi maaf itu duduk pada dia. Sebab apa? Sebab saya yang menyebabkan macam ni dan saya yang salah. Maka sama juga sekarang, kita berdosa kepada Allah Ta'ala dan hak untuk memberi pengampunan itu duduk pada siapa? Duduk pada Allah. Maka adakah Allah Ta'ala ini meletakkan syarat tertentu? Kamu kena ibadat, baru aku bagi pengampunan. Kamu buat macam ni, baru pengampunan. Tak. Allah Ta'ala tidak meletakkan syarat. Kalau sekiranya Allah nak memberi sesuatu pengampunan kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan beri. Cuma, mengikut kaedah, kita buat amal ibadat itu akan menghapus dosa kita. Sebagaimana disebut dalam Quran. Cuma sekarang kita cerita berkaitan dengan niat kita. Maka sekarang banyak mana dosa kita pun buatlah ibadat kerana itu perintah Allah. Tetapi dalam masa yang sama, mohonlah dengan Allah Ta'ala pengampunan. Itu benda yang berbeza. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 soalan yang bergandingan ya. Pertama tentang aktiviti solat hajat dan juga bacaan Yasin yang dilakukan di sekolah-sekolah menjelang peperiksaan ya. Sama ada SPM ke atau apa-apa. Kemudian membaca selawat ke apa, kemudian dicatatkan. Di mana kalau dari penerangan Ustaz tadi, saya mendapati aktiviti begini ya, banyak boleh ya mendedahkan kepada riya. Jadi bagaimana caranya, terutama kalau kita berzikir ya, kita mencatat, itu zikirlah yang saya memberi penekanannya untuk menghalang kita dari melakukan sifat riya. Begitu. Terima kasih. Memang kalau sekiranya kita buat sesuatu perkara, secara asasnya ada balasannya. Ini sebagai umpan lah.
Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu perkara. Kita berselawat, akan dimudahkan perjalanan urusan kita, dimurahkan rezeki. So kita berselawat dengan niat nak benda tersebut. Cara asasnya itu adalah ikhlas bagi level orang awam biasa. Kan? Maka tak salah kalau kita buat benda tersebut. Cuma bagi kita yang nak upgrade kita punya nilai tambah, nak menambahkan, nak buat satu nilai tambah dalam ibadat kita ataupun kedudukan kita dengan Allah Ta'ala, kalau kita berzikir ke, kita baca Quran ke, cuba kita buat itu kerana Allah. Zikir itu sebab apa? Zikir itu sebab kita memerlukan zikir. Kerana apa? Sebab kita perlu ingat Allah. Sebagaimana kita perlu ingat mak ayah kita, maka kita lebih-lebih lagi perlu mengingat Allah. Adakah dengan kita mengingat kepada mak ayah kita, kita kata, oh mak, saya ingat mak ni dah banyak kali dah. Mak pun transfer duit macam tu. Mana ada kan? Sama juga. Allah Ta'ala, bila mana kita ingat pada Allah Ta'ala, adakah kita memerlukan Allah Ta'ala transferkan atau bagikan pahala kepada kita? Kan? Ataupun Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Hakikatnya benda tersebut Allah Ta'ala nak bagi, tak nak bagi tak apa. Hatta kalau kita kata, mak, saya tiap-tiap hari 5 waktu saya doa untuk mak. Kan? Ingatnya saya pada mak. Maka mak pun kata, oh terima kasih mak saya yang beragama. Adakah kita menginginkan pujian daripada mak kita? Sama juga, adakah kita menginginkan pujian daripada Allah Ta'ala? Maka kita berzikir itu kerana apa? Kerana keperluan kita untuk berzikir. Sebagaimana kita makan itu kenapa? Kerana perut itu memerlukan kepada pengisian. Perut ini lapar, maka kita makan. Maka sama juga, berzikir itu kerana keperluan kita. Berselawat kerana apa? Kerana perlunya kita untuk cinta Nabi SAW. Itu dipanggil proses. Allahu a'lam. Saya serahkan pada moderator, silakan. Okey Ustaz. Kita tutup majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Majlis kita malam ini berjalan lancar. Kita masih dengan tanda-tanda riak. Moga semua yang disyarahkan kepada kita malam ini menjadi manfaat dan peringatan kepada kita beribadat hanya kerana Allah dan hanya untuk Allah. Jangan ada rasa syok sendiri, rasa hebat, rasa warak, kerana itu juga adalah riak. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu dan kekurangan itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana sha'nana kullaha wa man hawlana wa man bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.